to the countdown. Tahniah, siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma mestilah Akademi YouTuber. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua pelajar di seluruh Malaysia. Tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar cikgu yang berada di rumah masing-masing sekarang sempena PKP. Okey, tak lewat rasanya cikgu mengucapkan selamat menyambut Ramadan, dan ini kali ini kita cuma tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut Syawal. Okey, daripada minggu lepas cikgu bersiaran seorang, hari minggu ini juga cikgu juga bersiaran seorang. Ini merupakan premier secara rakaman. Disebabkan oleh pada bulan Ramadan, pada malamnya masing-masing ada mendirikan solat tarawih dan mungkin tidak berkesempatan untuk mengikuti kita secara siaran langsung untuk kelas cikgu. Okey, minggu lepas kita sudah mempelajari tentang pengenalan tentang sebatian karbon, dan minggu ini kita sambungan daripada tajuk yang minggu lepas tapi masih di dalam bab 5. Okay, sebelum cikgu memulakan kelas siaran langsung secara live kita pada malam ini, boleh rasanya kalau kita mulakan siaran pembelajaran kita hari dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum itu seperti biasa, sekiranya ada soalan sila tinggalkan di ruangan chat, dan pastikan pelajar sekalian menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bahasa yang sopan lah. Okey. Okey, tanpa membuang masa, cikgu nak sharekan cikgu punya PowerPoint. Sekejap ya. Lupa tukar ni. Okey. Okey, syukur Alhamdulillah kita sudah berada di bab 5 dan ini adalah subtopik bagi 5.3. Okey, tajuk cikgu malam ni adalah alkohol. Bab bagi subtopik 5.3, alkohol. Okey, seperti biasa skuad sains. Ini adalah barisan-barisan skuad sains yang diketuai oleh cikgu sendiri,
dan beberapa guru dari seluruh pelosok Malaysia, di seluruh Malaysia kita ada beberapa guru yang belum lagi bersiaran secara langsung, ada yang sudah bersiaran bersama-sama dengan kita dalam panitia sains, ada yang masih menunggu lagi menunggu giliran. Kemungkinan besar selepas cuti hari raya barulah kita akan bersiaran secara live semula. Okey, bagi yang belum mengenali cikgu, mari kita berkenalan dulu. Biodata diri cikgu, nama penuh Cikgu Rosmeliani binti Zaini yang berasal dari Bintulu, Sarawak. Tempat mengajar di SMK Bandar Bintulu. Pengalaman mengajar cikgu 15 tahun dari 2007 sampai sekarang lah. Pendidikan cikgu paling tinggi pun ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dan telekomunikasi di Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Dan kemudian melalui KPLI, cikgu melanjutkan pelajaran di peringkat diploma pendidikan di Institut Perguruan Gaya Kota Kinabalu. Sekarang ni cikgu mengajar fizik KSSM dan SPM dan juga sains KSSM dan juga SPM. Jadi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, cikgu boleh panggil nama Cikgu Yani saja. Lagi pendek dan lebih mesra ya. Okey, standard pembelajaran kita hari ini ialah kita ada 4 standard pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memerihalkan proses penyediaan alkohol. Bagi yang ada soalan, bolehlah menaip di ruangan chat. Nanti cikgu akan cuba menjawab di dalam komen. Okey? Cikgu akan bagi jawapan di dalam komen nanti. Okay, yang pertama ialah memerihalkan proses penyediaan alkohol. Semua sudah sedia maklumkan apa yang dimaksudkan dengan alkohol. Kemudian yang kedua, mengenal pasti sifat fizik dan juga sifat kimia bagi alkohol. Jadi kita ada sifat fizik dan juga sifat kimia bagi alkohol. Nanti kita akan belajar bagaimana eksperimen atau amali yang kita jalankan untuk mengenal pasti sifat fizik dan juga sifat kimia bagi alkohol. Dan yang ketiga, berkomunikasi tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Dan juga yang keempat, berkomunikasi tentang kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Bagaimana sekiranya individu mengambil alkohol secara berlebihan? Apakah kesan negatif yang akan terjadi kepada individu tersebut? Ini kita akan bincangkan lagi dalam sesi live kita hari ini. Okey, pengenalan tentang alkohol. Alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi 3 ni adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam alkohol. Dan ketiga-tiga unsur ini juga merupakan sebatian karbon organik. Jadi alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa ataupun kanji. Contohnya seperti gula, anggur juga boleh, apple juga boleh yang manis. Tebu, beras, kita ada gandum, kita boleh juga gunakan ubi dan juga barley. Okey, macam mana proses penyediaan alkohol? Okey, dalam proses penapaian, sebab kita tahu alkohol dihasilkan daripada proses penapaian. Jadi kita tahu dalam proses penapaian, enzim zimase yang terdapat di dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan juga karbon dioksida. Seperti persamaan tindak balas yang berikut di bawahnya. Kalau tengok di bawah tu kita ada glukosa. Dalam tindak balas tindakan enzim dalam yeast iaitu enzim zimase, kita akan menghasilkan
etanol dan juga karbon dioksida. Okey. Maksudnya ini alkohol sudah dihasilkan dan kesannya yang lain adalah kesan sampingan yang lain adalah seperti karbon dioksida. Okey, kalau dalam amali kat sekolah kita akan buat ni lah proses penyediaan alkohol ni. Menyediakan etanol melalui proses penapaian. Biasanya proses penapaian ini pelajar boleh buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan asas. Contohnya seperti beras. Tapi kita tengok dalam sukatan kita ni, kita disediakan bahan seperti air suling. Kita ada yeast, gula, bahan berkanji seperti roti dan juga beras. Buah-buahan seperti pisang dan apel, serpihan porselin dan juga air kapur. Radas yang kita perlukan adalah seperti bikar, rot kaca, kelalang kon, silinder penyukat, salur perhantar dengan penyumbat, tabung uji, kelalang penyulingan. Itu yang penting kelalang penyulingan supaya kita boleh menyulingkan alkohol kita nanti sebab kita punya pengetahuan sedia ada, kita tahu alkohol itu dihasilkan daripada proses penyulingan yang berperingkat. Kita dah belajar daripada pembelajaran minggu yang lepas kan. Jadi kita akan menggunakan kondenser Liebig juga, termometer, penebusan, tungku kaki 3 dan juga kasar dawai. Okey, arahannya jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Okey, guru akan mengarahkan setiap kumpulan menyediakan susunan radas A, B atau C Kita lihat apa itu radas A, B dan C. Okey, kita lihat susunan radas A dahulu Kita ada susunan yang sama, cuma kita gunakan larutan yang berbeza. Kelalang kon, tabung uji dan air kapur di sana. Okey, yang pertama sekali prosedur bagi radas A. Masukkan 100 gram gula dan 50 cm padu air suling ke dalam sebuah bikar. Kacau campuran ini dengan rot kaca sehingga menjadi larutan gula. Kemudian tambahkan sedikit 10 gram saja yeast ke dalam larutan gula ini dan tuang campuran ke dalam kelalang kon. Okey, kemudian sediakan susunan seperti dalam gambar rajah. Biarkan dia untuk beberapa seketika. Bila semua tindak balas dia sudah berlaku dan kita akan lihat apa yang terjadi kepada air kapur yang terdapat di dalam tabung uji tersebut. Jadi nanti kita akan catatkan pemerhatian kita ini ke dalam jadual yang disediakan pada hujung amal ini. Okey, seterusnya kita menyediakan susunan radas B Radas B. Kita gunakan lebih kurang sama dia punya setup bahan radas dia. Okay, tapi prosedur dia agak berbeza. Kita akan masukkan 100 gram bahan berkanji seperti roti dan kita campur dengan 50 cm padu air suling sukatan yang sama ke dalam sebuah bikar. Kemudian campuran ini kita campurkan, kita campur kacau-kacau dengan menggunakan rot kaca. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 10 gram yeast. Kenapa kita perlu tambahkan dengan yeast? Kan? Macam tadi pun cikgu kita tambahkan dengan yeast. Yeast ini adalah seperti menggalak tau. Nanti dia akan bercampur dengan bahan lain. Dia akan bertindak balas. Kita akan campur ke dalam kelalang kon dan kita akan perhatikan apa yang terjadi pada air kapur yang terdapat di dalam tabung uji. Yang terdapat diletakkan di dalam bikar tu. Itu adalah pemerhatian yang kita akan buat. Okey, untuk radas C, sama juga, cuma kita gantikan buah-buahan, 100 gram buah-buahan seperti contohnya pisang. Kalau kita nak gunakan apple ataupun anggur pun boleh. Campurkan dengan air suling dengan sukatan yang sama tadi, 50 cm padu. Kacaukan dengan rot kaca. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 10 gram yeast ke dalam campuran ini dan tuang campuran ke dalam sebuah kelalang kon. Kemudian kita perhatikan lagi apa terjadi pada air kapur dan di dalam tabung uji. Okey, kemudian simpan. Okey, semua simpan susunan radas A, B dan C tadi ke dalam
makmal di dalam makmal selama seminggu. Kita tunggu lepas seminggu apa akan terjadi. Lepas seminggu kita perhatikan dan catatkan perubahan yang berlaku kepada kelalangkon dan juga air kapur yang terdapat di dalam tabung uji. Ia tidak boleh menghasilkan hasil tidak balas yang terus, bukan secara cepat. Jadi kadar tidak balasnya tidak berlaku secara cepat. Ia berlaku secara perlahan. Jadi ia memerlukan masa seminggu untuk bertindak balas dengan sepenuhnya. Okay, selepas seminggu, turaskan campuran ke dalam kelalangkon dan tuangkan hasil turasan ke dalam kelalang penyulingan. Jadi rajah 5.14 ini, 5.14 ini menunjukkan susunan radas yang kita sambungkan dengan kondenser Liebig ni, dan kita akan dapatkan hasil sulingan dengan pemanasan. Okey, jalankan proses penyulingan terhadap kandungan di dalam kelalang penyulingan. Ini kelalang penyulingan dengan menggunakan susunan radas seperti dalam gambar rajah. Jadi ini adalah yang kita hasilkan. Ini adalah radas kita panggil kelalang penyulingan. Radas kelalang penyulingan. Di mana kita akan ambil takat didih dan ambil hasil sulingan dia pada takat didih yang berbeza. Okey, kumpulkan hasil sulingan pada suhu 78 darjah Celsius. Kemudian kita perhatikan warna dan catatkan bau yang terkumpul di dalam jadual nanti. Jadual di akhir amali. Dan kita dah kena catatkan warna dia dan juga bau dia macam mana. Okey, inilah dia. Jadual yang kita perlu isi. Jadi kita ada pemerhatian di sini di awal aktiviti dan juga di akhir aktiviti. Bagaimana dengan bahan? Bahan kita campuran dalam susunan radas A, B ataupun C. Kemudian kita kena tengok apa yang terjadi pada air kapur tersebut pada awal dan juga akhir selepas seminggu. Maksudnya akhir aktiviti ni selepas seminggu. Dan kemudian kita lihat hasil sulingan. Pada awal aktiviti tidak ada hasil sulingan kan? Dia cuma ada pada akhir aktiviti selepas seminggu. Okey, kita lihat dulu campuran dalam susunan radas A, B atau C pada awal aktiviti warnanya jernih. Okey, jernih. Maksudnya belum ada berlaku apa-apa tidak balas. Mungkin ada berlaku sedikit saja. Okey, kemudian kita lihat apa yang terjadi pada akhir aktiviti. Ia menjadi keruh dan juga berbuih. Air tu menjadi keruh, campuran itu menjadi keruh dan juga berbuih. Mungkin tidak balas sis itu terlalu aktif. Okey, apa terjadi dengan air kapur pula? Pada awal aktiviti, air kapur masih jernih. Jernih. Kemudian apa yang terjadi pada akhir aktiviti? Dia menjadi keruh. Warna dia bertukar menjadi keruh seperti air susu. Seperti seolah-olah nak jadi air susu. Warna air kapur dia. Kemudian hasil sulingan daripada radas penyulingan tadi, kita dapati hasil sulingan tu bila kita pegang dan kita cium baunya berbau alkohol. Berbau alkohol. Dan warnanya tidak berwarna. Terbalik cikgu tulis jawapan sini. Warnanya sepatutnya tidak berwarna dan baunya berbau alkohol. Jadi itu adalah alkohol. Jadi di sini membuktikan bahawa kita sudah pun menyediakan alkohol daripada eksperimen ini. Senang kan pelajar? Cikgu pun dah bagi jawapan untuk almali kamu tu. Senang je. Kalau nak buat eksperimen ni boleh buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan asas. Okey? Soalannya, apakah hasil tidak balas yang mengubah air kapur menjadi keruh? Apa yang sebenarnya mengubahkan air kapur itu menjadi keruh? Apa penyebab kepada air kapur itu menjadi keruh? Yang kedua, apakah tujuan menjalankan proses penyulingan dalam aktiviti ini? Apa tujuan kita menjalankan proses penyulingan dalam aktiviti? Kenapa kita perlu melakukan proses penyulingan? Kenapa kita tidak melakukan proses lain?
Itu maksud soalan ni. Kemudian yang ketiga, apakah prinsip yang digunakan untuk mengasingkan etanol daripada hasil penapaian melalui kaedah penyaringan? Prinsip apa yang kita gunakan? Okey, cikgu bagi jawapan. Ini jawapan bagi soalan perbincangan kita ya. Apa yang menyebabkan tadi ia menjadi keruh adalah kehadiran karbon dioksida. Karbon dioksida ini yang mengeruhkan air kapur menjadi keruh. Okey, ingat ya. Karbon dioksida yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Itu juga menunjukkan bahawa kehadiran karbon dioksida. Untuk soalan yang kedua tadi, apa tujuan kita melakukan proses ini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan etanol yang tulen. Dan yang ketiga, etanol mempunyai takaran didih yang lebih rendah daripada air. Itu sebabnya. Okey, seterusnya kita sambung. Sekarang dah 9. Okey, kita sambung lagi. Okey, sekarang kita tahu sifat fizik, alkohol mempunyai sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey, kita nak tengok sifat fizik dan sifat kimia bagi alkohol. Ada amali ya yang kita perlu lakukan untuk mengkaji sifat fizik dan juga sifat kimia alkohol. Okey, sifat fizik alkohol adalah seperti berikut. Tidak berwarna. Maksudnya tidak ada warna lah. Alkohol tu tidak ada warna. Untuk yang tulen Untuk yang tulen ni tidak ada warna. Cecair pada suhu bilik. Pernah tak tengok alkohol? Alkohol yang tulen tu memang tidak berwarna dan ia berbentuk cecair dalam keadaan jirim berbentuk cecair pada suhu bilik. Mempunyai bau yang tersendiri. Itu bau alkohol lah. Takaran didih akan meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Maksudnya di sini, takaran didih bagi alkohol akan meningkat apabila bilangan atom karbon juga meningkat. Lagi banyak karbon yang terdapat di dalam alkohol itu, lagi tinggi takaran didihnya. Keterlarutan dalam air juga berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Pada masa yang sama, bila peningkatan karbon semakin banyak, bilangan atom karbon semakin banyak, ia semakin susah larut ke dalam air. Itu adalah fakta yang kita kena terima dari segi sifat fizik alkohol. Okey? Faham? Maksudnya di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat fizik bagi alkohol. Pastikan pelajar boleh mengetahui term-term yang penting ini fakta yang penting ini berkaitan dengan sifat fizik alkohol. Terutamanya dari segi penambahan bilangan atom karbon tadi kan. Cikgu ulang balik. Bila bilangan atom karbon meningkat, maka takaran didih juga akan meningkat. Dalam masa yang sama, keterlarutan dalam air akan berkurang. Maksudnya ia semakin susah untuk larut ke dalam air. Okey? Okey, sekarang kita pergi kepada amali untuk mengkaji sifat fizik dan juga sifat kimia etanol. Okey, bahan yang kita perlukan di sini adalah etanol. Kita ada asid etanoik, asid sulfurik pekat, air kapur, kertas korbat, klorida, kontang, mancis dan juga air. Dadah seperti tabung didih, silinder penyukat, salur penghantar, penipis, piring sejat. Piring yang nipis tu penyepit corong turas, bika, tabung uji, kaki retor, tiup penyambung dan juga penunu Bunsen untuk pemanasan. Okey, arahannya sifat fizik etanol. Perhatikan dan rekod sifat fizik etanol yang berikut. Kita kena tengok, perhatikan, cium dan kita uji keterlarutan. Okey, dari segi warna, kita kena tengok keadaan jirim pada suhu bilik macam mana, bau dia macam mana, keterlarutan dalam air dia macam mana. Itu sifat fizik etanol. Kemudian yang kedua, bahagian B adalah tindak balas pada pembakaran. Okay, kita perlu sukan 2 cm etanol dengan menggunakan silinder penyukat.
dan tuang ke dalam sebuah piring sejat. Seperti dalam gambar rajahnya, nampak tak piring sejat ni? Kita letak etanol sedikit. Kemudian apa yang kita perlu buat ialah nyalakan etanol di dalam piring sejat itu. Apa yang kita perlu perhatikan semasa kita menyalakannya? Perhatikan warna nyalaan yang dihasilkan semasa ia terbakar. Semasa etanol terbakar. Kita tahu alkohol ataupun etanol adalah bahan yang mudah terbakar. Jadi kita perlu perhatikan apakah warna nyalaan bagi alkohol tersebut. Kemudian uji gas yang terbebas, uji gas yang terbebas dengan menggunakan air kapur. Kenapa kita perlu guna air kapur? Kerana ia ada kaitan dengan karbon dioksida tadi kan. Kemudian uji titisan cecair yang terbentuk pada corong turas dengan kertas kobat klorida kontang. Ini ada sebab nanti. Kenapa kita perlu gunakan kertas kobat klorida kontang? Kita nak tengok apakah jenis cecair yang dihasilkan pada corong turas tu. Okey, untuk C, tindak balas pengesteran. C adalah tindak balas pengesteran. Kita perlu sukatkan 2 cm padu etanol dan juga 2 cm padu asid etanoik dengan menggunakan silinder penyukat dan juga masukkan kedua-dua bahan itu ke dalam sebuah tabung lidih. Cikgu akan tunjuk dalam ajar 5.16a nanti ya. Kemudian apa yang kamu buat? Kamu goncang-goncangkan tabung lidih tersebut. Pastikan semasa kamu menggoncangkan tabung lidih itu tidak ada rakan-rakan kamu yang berada di sekitar kamu ataupun berdekatan kamu. Kerana itu adalah langkah keselamatan semasa berada di dalam makmal. Pastikan semasa menggoncang tu di mana kedudukan kawan kamu, di mana kedudukan kawan kamu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pastikan keselamatan sentiasa dijaga. Okey, kemudian lepas kamu goncangkan, kita tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat. 5 titis sahaja ya ke dalam campuran di dalam tabung lidih tadi seperti rajah 5.16 ni. Tapi kita kena buat ni di dalam kebok wasap. Baru kamu goncangkan selepas kita letakkan asid sulfurik pekat. Sebab asid sulfurik pekat adalah asid yang pekat. Dia boleh menghakis sebab dia adalah larutan yang pekat, asid pekat. Jadi kita perlu lakukan ini di dalam kebok wasap. Itu keselamatan. Kita dah belajar tentang keselamatan di dalam makmal kan. Semasa di tingkatan 4 kan. Bab pertama keselamatan di dalam makmal. Salah satunya keselamatan kita adalah kebok wasap. Jadi kamu goncangkan tabung lidih tersebut selepas dicampur dengan asid sulfurik pekat tadi ya. Kemudian campuran itu kamu pegang menggunakan penyepit dan kita panaskan selama beberapa minit. Penyepit kita perlu gunakan. Kalau tidak kamu boleh guna kain. Tapi lebih sesuai kita gunakan penyepit kayu tu untuk pegang. Bila selepas kita panaskan, kita tuangkan hasil campuran yang tadi tu, yang panas tu ke dalam sebuah bikar yang berisi air. Bagi gambar rajah 5.16D ya. Situ kita ada bikar yang berisi air suling dah kan. Dan kemudian kita tuang lagi larutan yang kita panaskan tadi dan perhatikan, catatkan ciri-ciri hasil yang terbentuk di dalam. Sini ada kata perkataan awas. Langkah berjaga-jaga. Asid sulfurik pekat sangat mengakis. Bahaya. Penggunaannya dihadkan di dalam kebok wasap saja. Jadi pelajar mesti ingat ni. Bila melibatkan asid yang pekat, alkali yang pekat, perlu dilaksanakan di dalam kebok wasap sahaja. Tidak boleh dibuat di luar daripada kebok wasap. Okey, inilah jadualnya. Tadi, bagus cikgu bagi jawapan. Nak buat amal ni cikgu bagi jawapan. Okey, kita lihat sini Sifat fizik etanol dari segi warna. Warna dia macam mana?
keadaan jirim dia pada suhu bilik macam mana, bau dia macam mana, keterlarutan dia dalam air macam mana. Ni kita dah uji semasa kita buat amal ni tadi. Warna kita boleh lihat, keadaan jirim kita boleh lihat juga, bau kita bercium bau dia, keterlarutan kita campurkan dengan dalam air. Jadi jawapan dia, warna dia adalah tidak berwarna. Jadi dia warna macam warna air lah, tidak berwarna. Keadaan jirim pada suhu bilik ialah cecair. Cecair, dia wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Bau dia pula mempunyai bau yang sangat tajam. Bau yang tajam. Bau alkohol, bau etanol. Jadi bau dia memang tajam lah. Siapa yang pernah cium bau tu, tahulah. Kemudian apa keterlarutan dalam air? Dia larut dalam air. Jadi kita kena campurkan dengan air lah untuk pastikan sama ada ia larut ataupun tidak di dalam air. Okey, untuk pemerhatian B, bila berlakunya tindak balas pembakaran, kita perlu melihat apa terjadi, apa warna nyalaan yang terhasil semasa kita bakar etanol tadi di dalam piring petri kan. Kemudian perubahan pada air kapur. Apa yang terjadi dengan warna air kapur tersebut? Kemudian perubahan pada kertas kobalt klorida kontang. Kita lihat warna nyalaan dulu. Terbakar dengan nyalaan biru. Ingat tak? Jadi bila kita ingat etanol saja, kita ingat terbakar dalam nyalaan biru. Perubahan pada air kapur berubah dari warna jernih menjadi keruh. Kenapa tu? Tadi cikgu dah beritahu kan, disebabkan oleh kehadiran gas karbon dioksida. Sebab itulah air kapur tadi asalnya jernih, ia bertukar menjadi keruh. Kemudian perubahan pada kertas kobalt klorida kontang. Apa terjadi dengan kertas kobalt klorida kontang untuk amal ini? Cikgu bagi jawapan. Akan berubah warna dari warna biru ke warna merah jambu. Warna biru ke warna merah jambu. Okey, semua kita lihat pemerhatian dari segi tindak balas pengesteran pula. Okey, bau, kita kena cium bau dia lah. Kemudian kita kaji ketarutan dalam air, campurkan dengan air. Okey, berbau wangi. Ini lepas pengesteran, ia menghasilkan bau yang wangi. Sebab itulah kebanyakan etanol ataupun alkohol juga digunakan untuk membuat perfume ataupun pewangi. Jadi dia menghasilkan bau yang wangi. Bagaimana pula dengan keterlaruan hasil dalam cecair? Tidak larut dalam air. Jadi lepas saja dia melakukan proses pengesteran ni, ia jadi tidak larut di dalam air. Pada asalnya tadi dia larutkan. Kemudian bila melalui proses ataupun tidak balas pengesteran, ia jadi tidak larut dalam air. Okay, ingat tu, fakta tu. Okey, sekarang kita lihat kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Alkohol mempunyai kegunaan yang meluas dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian seperti berikut. Okey, contohnya bahan api lah. Bahan api, contoh kereta. Bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. Kita tahu alkohol itu mudah terbakar. Jadi nyalaannya berwarna biru. Sebab kita dah kaji kan, dia menghasilkan nyalaan biru. Dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Maksudnya bila ia terbakar, ia tidak menghasilkan jelaga yang banyak. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Itu adalah dari segi kehidupan seharian. Penggunaan untuk bahan api bagi kereta. Kemudian kita lihat yang kedua dari segi perubatan. Okay? Kalau dari segi perubatan, tersasul cikgu malam ni. Alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh organisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Jadi ubat yang kita makan tu ataupun kita sapu pada luka kita tu sebenarnya adalah
alkohol. Ada yang mengandungi alkohol. Kemudian kosmetik. Kosmetik juga ada alkohol. Jadi hati-hati apabila ia melibatkan kosmetik. Sebab biasanya kita lebih prefer kosmetik yang kita gunakan biarlah daripada nature, alam semula jadi. Tetapi bagi kosmetik yang murah, kebanyakannya adalah dihasilkan daripada alkohol. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan juga gencu. Bahaya. Minyak wangi, ya, kebanyakannya adalah daripada alkohol. Kemudian lotion, lotion pun ada. Juga gincu, gincu yang kita guna selalu tu juga kadang-kadang ada mengandungi alkohol. Jadi pandai-pandailah memilih supaya kita menggunakan cari bahan kosmetik yang dibuat daripada nature, alam semula jadi. Ada, tak semestinya gunakan alkohol. Ada yang tidak menggunakan alkohol. Tetapi secara berleluasanya memang alkohol digunakan dalam pembuatan pelbagai jenis barangan kosmetik. Kemudian kita lihat di sini, siapa yang suka mengecat kuku tu, mengecat kuku, tu ada suka sangat mengecat kuku nampak macam cantik lah. Itu sebenarnya adalah alkohol lah yang kita guna untuk cat kuku tu. Alkohol juga lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair, pencuci dan juga makanan. Alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan juga sebagainya. Etanadiol. Ada satu ni, etanadiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Kita ada yang nama special kat sini. Etanadiol. Okey, sekarang kita lihat pula bahagian kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Jadi tadi kita dah belajar tentang kelebihan alkohol di dalam perubatan, kosmetik, industri untuk mengembangkan industri, menaikkan market ataupun ekonomi negara kan. Jadi kita ada kesan pengambilan juga bagi individu yang mengambil alkohol secara berlebihan. Mungkin bagi yang tak pernah minum alkohol tu lain lah. Tapi ini bagi yang dah biasa mengambil alkohol. Jadi kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Ya. Ini cikgu masukkan bagi individu yang mengambil alkohol secara berlebihan. Ya. Jadi pengambilan alkohol secara berlebihan boleh menyebabkan yang pertama ketagihan. Sama juga seperti dadah. Alkohol juga boleh menyebabkan ketagihan. Bila seorang dah merasa minum alkohol tu terlalu kerap, dia akan terus tak minum dan terus minum. Okay? Ketagihan alkohol lazimnya akan menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Jadi bila kita mengalami ketagihan alkohol, kita tidak boleh ingat apa yang berlaku. Dan kadang-kadang kita boleh melakukan perkara yang di luar batasan dan tidak boleh dikawal oleh fikiran kita. Kita kadang-kadang kita boleh jadi orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadi hati-hati pada kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okay, lihat lagi ya, selain daripada boleh mengancam keselamatan masyarakat dan juga meruntuhkan rumah tangga, orang yang mengambil alkohol ini secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara bahaya dan juga pergaduhan. Jadi sekiranya ada individu yang mengambil alkohol secara berlebihan, ia tidak digalak. Bukan tidak digalak, memang tidak boleh memandu
Kalau memandu mesti akan berlakunya kemalangan kerana ia tidak boleh mengawal steering dengan betul. Dan mungkin akan berlaku pergaduhan sekiranya terjadi mungkin ada orang lain tegur dia kan, dan dia jadi macam sensitif, terlebih sensitif. Jadi dia akan memulakan pergaduhan. Ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan juga sangat bahaya. Ini boleh menyebabkan kecacatan pada bayinya. Ini yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Kesian bayi yang berada di dalam kandungan tu. Disebabkan oleh silap ibunya, ia menjadi cacat. Itu bahaya bagi ibu yang mengandung. Bayi dengan sindrom fetal alkohol ini mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantu. Kesian bayi yang dilahirkan cacat ke dunia hanya kerana kesilapan ibunya, ibu yang mengandung tadi. Okay, kemudian kita lihat lagi, ini adalah di antara kesan buruk dia, jadual yang menunjukkan kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan pada organ badan manusia. Kita lihat dari mula daripada otak dulu. Daripada otak ni, dia akan menyebabkan kerosakan sel otak. Koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Jadi kamu bila kamu berjalan pun ia nampak seperti kamu jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, bergerak dalam keadaan tidak lurus. Jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, dia macam tak seimbang. Sebab dia punya sel otak sudah rosak, koordinasi dan sistem saraf juga terjejas dan dia tidak boleh menganggar jarak juga. Okey, mata pula. Dari segi mata, kamu akan nampak kabur, pandangan yang kabur. Seolah-olah nampak macam dekat, dia jauh. Dekat, jauh. Dia tu suka menganggar jarak tadi. Dan mata dia nampak kabur. Kadang-kadang dia tengok muka orang tu, tapi orang lain. Mungkin dia tengok muka perempuan tu, macam muka kekasih dia, tapi sebenarnya nenek dia. Macam itulah contoh dia. Okey, kemudian peparu. Apa kejadian dengan peparu dia? Kadar pernafasan dia meningkat sebab dia cuba nak menafas dengan cepat. Jantung, kadar degupan jantung juga meningkat. Tekanan darah juga cepat naik, tinggi. Kemudian perut keresahan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Bahaya. Sebab alkohol tu dia memang seolah-olah dia menghakis tu. Menghakis. Bahaya. Hati, apa terjadi dengan hati? Kerosakan sel hati. Sayang pada hati kita tu. Sayang sangat. Jagalah hati kita. Sel hati akan mati dan akan mengeras. Akan terjadilah sirosis dan juga paling teruk adalah kanser hati. Bahaya. Kanser hati boleh membawa maut kalau tidak diperiksa dan diberi rawatan yang sewajarnya. Kemudian ginjal. Kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Ginjal boleh rosak kalau kita terlebih minum alkohol. Berlebihan alkohol ni contohnya seperti hari ni kamu minum, esok minum, lupa minum. Setiap hari kamu memang tak boleh lepas. Setiap hari mesti ada minum. Jadi dia boleh merosakkan ginjal. Kemudian pundi kencing. Pembuangan air kencing juga kita jadi lebih kerap. Okey, rasanya dah nak hampir habis latihan. Seperti biasa ini dalam buku teks praktis formatif 5.3. Apakah alkohol? Itu cikgu dah bincangkan dengan kamu tadi kan. Pada slide yang pertama sekali. Masuk alkohol. Nombor 2, bagaimanakah alkohol disediakan? Melalui proses penapaian. Terangkan bagaimana proses penapaian tersebut dilakukan. Yang ketiga, apakah tujuan penyulingan dalam proses penyediaan alkohol melalui penapaian glukosa? Apa tujuan penyulingan tadi? Kita nak hasilkan apa? Yang keempat, nyatakan 2 kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Tadi cikgu dah bagi 4 kegunaan kan?
Cikgu bagi satu lagi adalah dari segi perubatan. Yang satu lagi kena cari sendiri. Okey, yang kelima, mengapakah memandu dalam keadaan mabuk yang disebabkan oleh pengambilan alkohol secara berlebihan adalah satu kesalahan lalu lintas yang serius. Ini soalan kebat. Kamu kena jawab dalam jawapan yang agak panjang sedikit lah. Dia nak kamu huraikan kenapa memandu dalam keadaan mabuk disebabkan oleh pengambilan alkohol berlebihan ni adalah suatu kesalahan. Kenapa ia adalah satu kesalahan yang serius? Kena fikir dari segi di luar kotak juga. Apa yang terjadi pada masyarakat? Mungkin dia boleh menyebabkan kematian bukan sahaja pada diri sendiri, tetapi orang yang di sekitar dia, masyarakat lain juga terancam. Itu sebenarnya. Okey, rasanya sampai sini sajalah kelas cikgu, jadi tak boleh lama-lama. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seperti biasa, cikgu dah keluar dulu ya. Okey. Mana cikgu punya stream tadi? Cikgu kena buka satu-satu sebab tak ada pembantu hari ni ya. So, rasanya sampai sini sajalah kelas cikgu dan masa pun dah hampir 1 jam. So, jangan lupa setiap hari Jumaat pada jam 8 malam cikgu akan bersiaran. Lepas raya nanti, lepas cuti raya kita akan bersiaran secara live semula. Okay? Sebab kita dah tak ada sembahyang tarawih, tak ada sembahyang ni. Jadi jangan lupa bersentiasa bersama-sama cikgu dalam kelas kita secara live untuk belajar bersama-sama. Okay? Jangan lupa sign, jangan lupa belajar. Sign is good. Okay? Okay, bye-bye. Alah, apa ni? PKPP lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com.